Hari ini kita pilih satu tajuk yang berbunyinya perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam salatnya. Di antara penjelasan para fuqaha dan tuduhan Rafidah. Jadi maknanya ada seketika berlaku perbuatan yang nampak pada zahir pada zahir kaca mata manusia ni perbuatan yang tak elok yang dibuatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan pengajian kita masih lagi berkenaan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita pilih satu tajuk yang berbunyinya perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam salatnya. Di antara penjelasan para fuqaha dan tuduhan Rafidah. Jadi maknanya ada seketika berlaku perbuatan yang nampak pada zahir pada zahir kaca mata manusia ni perbuatan yang tak elok yang dibuatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka benda perbuatan Sayyidina Umar ni kemudiannya dia jadi perbincangan di kalangan para fuqaha, orang panggil al-mutaakhirun, orang yang kemudian. Dan perbuatan itu juga dia jadi timbulnya tuduhan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, terutamanya ramai di kalangan Rafidah, orang yang tak suka kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Rafidah ini ialah sekumpulan manusia yang terikut-ikut dengan pemikiran yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Dan walaupun bukannya lagi pada zaman Sayyidina Umar, tetapi perbuatan Sayyidina Umar pun dah mati, Umar pun dah masuk dalam kubur. Tapi perbuatan dia, hadis yang dia buat dalam salat itu masih wujud dalam kitab-kitab Rafidah yang menceruca ataupun menceritakan perbuatan-perbuatan yang keji yang mereka tafsirkan perbuatan yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Baik, hadisnya berbunyi riwayat Imam al-Baihaqi dalam kitab Sunan dan Abdul Razak dalam kitab al-Musannaf. Annahu bainama kana Umar yusalli bin nas izzallat yaduhu ala zakarihi fa ashara ila an-nasi an imkusu summa kharaja fatawadda'a summa raja'a فأتم بهم ما بقي من صلاته. رواه البيحقي في السنن. Satu ketika, kata Imam al-Baihaqi riwayat hadis ini dan Abdul Razak, dia kata satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu tengah duduk sembahyang, izzallat yaduh, tangan dia ni zallat maknanya tergelincir jatuh, kan? Sehingga tersentuhlah kemaluan dia tu. Kemudian dia pun apabila tersentuh kemaluan dia, fa asyara ila an-nasi an imkusu, dia pun isyarat kepada orang ramai tunggu. And summa kharaja fatawadda'a, dia pun keluar pergi ambil wudu. And jadi para sahabat tu masih dalam solat, dalam keadaan berdiri. Summa raja'a, kemudian dia masuk balik. Fa'atamma bihim ma baqiya min salatih, dia pun sempurna semula lah. Apa masih berapa rakaat lagi yang tinggal, kan? Jadi para sahabat tengok lah
perbuatan tadi. Baik, hadis ni kalau dia jatuh kepada fuqaha ahli sunnati wal jamaah, di tangan ahli sunnati wal jamaah, dia bincang daripada sudut ilmiah. Dia bincang daripada sudut ilmiah. Yang pertama, mereka bincang daripada sudut sanad. Kemudian yang kedua, fardu takdir kata sanad itu sahih, apa masalah hukum fiqh? Itu orang panggil perbincangan di kaca mata fuqaha ahli sunnati wal jamaah. Tapi hadis yang sama apabila jatuh kepada tangan Ar-Rafidah, di kitab-kitab Ar-Rafidah, mereka bawa hadis ini perbincangannya daripada sudut yang lain. Tapi oleh kerana Sayyidina Umar tu dah tak wujud, jadi perbincangan itu timbullah. Baik. Yang pertama, ahli sunnati wal jamaah di kalangan fuqaha, mereka kata peristiwa ini memang berlaku. Tapi oleh kerana sanad hadis ini ada sebab-sebab yang menyebabkan timbulnya orang panggil di antaranya mudallas. Mudallas ni maknanya seorang ni dia ambil daripada orang ni, tapi dia tak dengar pun. Nampak dah tu? Dia tak cerita kata orang ni cerita kat aku. Hanya dia kata aku ambil daripada orang tu. Tengok tu berbeza tu. Kalau dia kata apa haddatsana, hadis tadi tu diceritakan kepada aku fulan, tu lain. Tapi kalau dia kata hadis ni daripada, tibanya orang panggil dia ni mudallas dalam mustalahul hadis. Walaupun dia tu orang siqah, walaupun dia tu orang hafiz, ingat. Tapi oleh kerana berlakunya begitu, riwayat hadis dia tu dah jatuh, turun. Yang kedua, ada juga pada sanad hadis tu namanya seorang panggil Ibnu Abi Mulaikah. Sedangkan Ibnu Abi Mulaikah ni tak berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Tu daripada sudut daripada sudut sanad. Sebab tu mereka berkata hadis ini hadisun dhaif. Baik. Setengah mazhab dia masih berpegang dengan hadis ini. Dan dia kata hadis ini memang sabit. Walaupun oleh kerana sanad ia tu dhaif, tapi perkara yang sabit. Iaitu berlaku sungguh Sayyidina Umar sembahyang, tibanya tergelincir tangan dia tu, tersentuh kemaluan dia, terkena kemaluan dia, dia pun tinggal keluar pergi ambil wuduk. Jadi para sahabat di belakang tu duduk berdiri qa'iman yantazuruhu, dan berdiri duduk tunggu dia. Dia pun masuk ambil wuduk, sambung semula solat dia. Dan itu adalah mazhab sebahagian di kalangan para sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok di kalangan perbincangan fuqaha wa ahli sunnah ni, dia tak nampak sangat, dia tak nampak huduh sangat orang panggil. Dia tak nampak keji sangat. Tapi kalau kita tengok pentafsiran Rafidah, memberikan gangguan dalam agama orang panggil. Biar kita faham. Rafidah dia sengaja untuk nak mengganggukan kita dalam pemikiran beragama. Tapi perbincangan ahli sunnah senangnya. Tengok sanad. Kalau sanad tu nampak mencurigakan, menimbulkan masalah, hadis tadi orang panggil hadis mursal. Kalau hadis mursal, pangkat dia tu dhaif. Nak kata maudhu' tu tak boleh lah. Nak kata palsu tu tak boleh. Sebab tidak ada ciri-ciri sanad-sanad yang membuktikan kata palsu. Baik, sebab tu setengah mazhab bukan kata Sayyidina
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu buat begitu, orang lain pun ikut hukum yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sebab tu kita kata tadi, perbincangan fuqaha dia timbul pada masalah kalaulah kita batal solat, tengah-tengah duk sembahyang terbatal, kita keluar ambil wuduk, adakah kena mula solat kita tu dengan takbiratul ihram semula ataupun teruskan ikut rakaat yang kita dah lakukan? Maknanya kalau kita dah buat dua, kalau sembahyang Isyak ada dua lagi, sambung dua. Ataupun kena keluar terus, lepas tu ambil wuduk, masuk, sambung semula. Iaitu mula pada rakaat yang pertama. Itu perbincangan fuqaha. Kan? Sebab tu dia mari di sini, An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali kata apa? Man wajada fi batnihi zirran aw qay'an falyansarif falyatawadda fa in lam yatakallam ihtasaba bima shalla wa in takallama ista'nafa salata. Kata Sayyidina Ali, siapa yang terasa dalam perut dia tu rizan atau qay'an. Rizan ni maknanya tak batal lagi solat, tapi dah tak tahan. Dan orang panggil tak tahan, maka dia tinggal. Maknanya dia batalkan solat tadi, dia keluar, dan dia pergi ambil wuduk. Fa illam yatakallam, kalau dia tak bercakap, kan, dia keluar tadi, dia tak bercakap, ihtasaba bima shalla, dia boleh sambung semula solat dia tadi. Tapi wa in takallama, kalau dia tu bercakap, ista'nafa salata, kata Sayyidina Ali, dia kena mula solat dia saat itu dengan permulaannya, iaitu takbiratul ihram, dianggapkan rakaat yang pertama. Baik, itu satu. Ini fatwa Sayyidina Ali ni. Tapi asal perbincangan benda ni hasil daripada perbuatan Umar tadi lah. Anil Haris an Ali, kata Sayyidina Ali lagi, ayyuma rajulin dakhala fi salati fa'asabahu zirran fi batnihi fakhashiya. Jadi kata Sayyidina Ali, sesiapa yang sembahyang tibanya terasa dalam perut dia macam tadi lah, dah tak boleh tahan, nak keluar, dia pun bimbang takut berhadas, dia keluar. Ini yang tadi masalah imam, yang ni masalah makmum. Qabla an yusallim al-imam, sebelum imam memberi salam lagi. Kalau katalah dia sembahyang apa tadi, sembahyang subuh, kan, pada rakaat yang kedua, sedangkan rakaat yang pertama dia dah salat, kan, sampai kepada rakaat yang kedua terasa tak boleh tahan, kan, dia pun keluar, kan, ambil wuduk, kerana tadi dah berhadas, ambil wuduk. Qabla an yusallim al-imam fayaj'al yadahu ala anfih, semasa dia nak keluar tadi tu, biar tangan dia tu tutup hidung. Kan, keluar tutup hidung tu punca apa? Dia, orang panggil, biar kita faham, kalau kita tengah duduk dalam saf ni, tiba-tiba kita nak keluar begitu, itu jadi orang terkejut. Jadi kita ni tutup hidung kita ni, jadi keluar tu, jadi orang tengok, ni pasti ada sesuatu. Kan, tengok dalam ajaran agama ni, kita duduk dalam saf yang pertama ke ataupun dalam saf yang kedua ke, tibanya berlaku apa-apa kepada diri kita, pada hadis ni kita nak keluar, kan, kita tutup hidung kita ni, tasatturan, orang panggil. Tasatturan ni maksudnya ala halih, nak menutup keadaan diri dia tu. Jadi orang pun tengok, oh dia ni ada sesuatu benar. Maka dia melanggar orang pun dalam saf tu pun tak apa, tak jadi masalah. Baik, yang kita naknya, kata Sayyidina Ali, fa in kana yuridu an yu'tadda bima qad madha fala yatakallam hatta yatawadda summa yatimmu ala ma baqiya. Kalaulah dia ni nak sambung lagi solat tadi, contoh kata imam pada rakaat yang kedua tu masih duk baca ayat yang panjang, kan, dia keluar, jangan bercakap.
ambil wuduk cepat-cepat, masuk, sambung balik. Maknanya dia masuk dalam rakaat yang kedua, imam beri salam, dia pun beri salam lah. Kan? Jangan balik lagi, nanti balik jadi masalah ni. Kita duk cerita begini, dia dah balik dah. Lepas tu dia cerita, oh hukum macam ni dalam agama. Tu jadi masalah tu. Kalau nak belajar, biar habis. Kan? Kalau nak faham, biar jadi sungguh. Kan? فإن كان يريد أن يعتد بما قد مضى فلا يتكلم حتى يتوضأ ثم يتم على ما بقي. Jangan bercakap. Kalau bercakap, فليستأنف. Kena mulalah salat dia. Tapi kata Sayyidina Ali lagi, wa in kana qad tashahhada wa khafa, tapi dah masa tasyahud dah, perkara ni berlaku masa tasyahud akhir, tapi bang takut nak berhadas ni, kan? Qabla an yusallim al-imam, sebelum imam beri salam, falyusallim, berilah salam dulu. Kan? Faqad tammat salatuhu, salat dia sempurna. Apa dah tu? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Perkara tadi, perbuatan tadi itu bukan kata Sayyidina Umar saja yang buat. Kan? Siapa lagi di kalangan orang panggil para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat perbuatan itu seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, iaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Umar. Kan? Itu di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mazhabus sahabah. Di kalangan at-tabi'in, Ibn al-Musayyib, kan? Abi Salamah bin Abdurrahman, Ata, Tawus, Abi Idris Al-Khulani, Sulaiman bin Yasar. Itu yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu'. Ramai di kalangan tokoh sahabat, termasuk Umar sendiri, Sayyidina Ali, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Abbas. Ini di antara tokoh semua ni. Kan? Baik. Kemudiannya, apabila perkara yang sama orang tanya Sa'id Al-Musayyib, Yazid bin Qusayd ni orang tabi'in, dia wafat tahun 122 Hijrah. Dia kata, aku tengok satu hari annahu ra'a Sa'id bin Al-Musayyib wa huwa yusalli fa ata hujrata ummi Salamah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi wudu'in fa tawadda'a thumma raja'a fa bana ala ma qad shalla. Yazid bin Qusayd dia kata, aku nampak Sa'id bin Al-Musayyib, dia tengah duduk sembahyang. Tiba-tibanya terbatal solat dia keluar. Dia pergi ambil wuduk, dia masuk, sambung semula solat dia tu. Kan? Sambung semula solat dia. Maksud sambung ni jangan kita faham silap. Sambung ni maksudnya kalau dia dah sembahyang 2, kalau baki lagi 1, dia buat 1 lah. Kalau baki lagi 2, dia buat 2. Itu maksud sambung. Kan? Mana orang panggil? Dia bina atas solat yang dah ada. Al-Imam Al-Auza'i ni wafat tahun 157. Dan saya selalu suka bawa tarikh wafat. Sekurang-kurangnya kita tahu kata perbincangan ini dah bukannya perkara yang baru. 157. 175 Imam Al-Auza'i. Apa kata Imam Al-Auza'i? Iza harrafta wajhaka 'anil qiblati fa'a'id as-salah. Tapi kalau semasa engkau keluar tadi, engkau dah tubuh dada engkau dah bukan ke arah kiblat, jadi bermaknanya engkau nak masuk sambung tak boleh dah lah. Kan? Tapi semasa engkau keluar tadi, masih lagi orang panggil dada engkau tu ke arah kiblat. Kan? Imam Syafi'i, ni imam kita, semasa dia orang panggil berada di Baghdad, kan? Dia pun cenderung kepada fatwa-fatwa yang sebegini. Dia cenderung kepada fatwa-fatwa yang sebegini. Iaitu apabila seseorang itu batal dalam solatnya, tengah-tengah solat, dia boleh keluar dan dia ambil wuduk, dan kemudian
dia sambung solat yang dia telah lakukan. Sebab tu kata Imam Syafi'i, apabila dia telah rujuk, ni kan, Imam Syafi'i dia rujuk balik, dia mengatakan dah tak boleh, pastikan kena istinaf, mula semula. Jadi kalau kita tengok daripada perbincangan fiqh pada hadis ini, didapati jumhurul ulama, majoriti para ulama dalam mazhab tadi yang kita sebut, Sayyidina Ali sekali dengan Sayyidina Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian siapa lagi? Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, dan Salman Al-Farisi. Mereka ni sebelah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan ia menyokong perbuatan para sahabat sebegini. Dia jadi mazhab Hanafi. Dia jadi mazhab Hanafi. Jadi min ba'dil aqawil, setengah daripada kata-kata dalam panggil fiqh mazhab Hanafinya, ada fatwa dalam kitab-kitab mereka, apabila seseorang itu tengah-tengah duk solat, pada rakaat yang kedua ataupun rakaat yang pertama tibanya terbatal, dia keluar mengambil wuduk, dia sambung bana ala ma qad salla, dia bina atas solat yang dia telah solat. Jadi itu adalah mazhab Hanafi. Baik, tibanya perbuatan Sayyidina Umar itu, adakah diterima oleh keseluruhan para sahabat? Yang tadi kita sebut sebahagian daripadanya. Tibanya seorang sahabat yang bernamanya Al-Miswar bin Makhramah. Al-Miswar bin Makhramah, apabila ditanya dia pun kata annahu yusta'naf. Kalaulah kita terbatal solat tadi, kemudian kita keluar pergi ambil wuduk, kita masuk, pasti sambung semula. Bukan bina atas solat tu, tidak. Maksudnya sambung semula. Kena angkat takbiratul ihram semula. Yang tadi dah batal habis. Walaupun kalaulah ketika kita dah dalam tahiyat akhir, ataupun kita dalam rakaat yang terakhir, tibanya sakit perut sehingga dah kita tak tahan, kita keluar, terbatalnya wuduk, kita pergi ambil wuduk, mari tu angkat takbir semula, usalli semula dah. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat, ataupun saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, ataupun saja aku sembahyang asar 4 rakaat. Mula di situ. Tibanya Imam Al-Laits, dia cerita daripada Imam Zuhri sehingga kepada Al-Miswar bin Makhramah, Imam Syafi'i langkah mari ke sini semula. Sebab tu kata Imam Syafi'i, dia kata apa? Ahabbul aqawili ilayya annahu qati'un lissalati wa huwa qawlul Miswar bin Makhramah. Sebanyak-banyak pendapat yang mencerita dalam hal ini, tapi yang aku cenderung sekarang, yang rasa lebih baik, tapi semasa dia duduk di Baghdad tu lain. Tapi apabila dia berpindah kepada Mesir ni, dia duduk semak semula. Ahabbul aqawili ilayya annahu qati'un lissalati, kata Imam Syafi'i. Sebaik-baik perkataan fatwa dalam bab ini ialah orang ni batal salat dan dia dah qati'un lissalat. Maksudnya dah terputus dengan sembahyang yang pertama yang dia lakukan. Pasti dia masuk semula setelah dia ambil wuduk. Ista'nafa, dia kena mula semula. Itu adalah pendapat bagi Al-Miswar. Baik. Itu adalah perbincangan di kalangan fuqaha'u ahli sunnati wal jamaah berkenaan dengan perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sama saja mereka yang terima sanad hadis ini ataupun tidak, maka dia jadi mazhab. Satunya mazhab Hanafi, yang kedua mazhab jumhurul ulama Malik, Syafi'i, Ahmad. Yang mana kita hari ni pun sebelah jumhur, sebelah majoriti.
Baik. Jadi tak jadi masalah sangatlah perbuatan Sayyidina Umar tu. Apa masalahnya? Tak ada masalah lah. Tapi perbuatan Sayyidina Umar tadi jatuh kepada orang Rafidah. Ni. Kita sebut dah tadi, Rafidah mereka yang tak suka kepada Sayyidina Umar. Tapi mereka berdasar kata yang jadi khalifah tu Ali. Tu je punca. Lepas tu tak suka, benci. Kebencian tu sampai sekarang lah. Walaupun mereka salat. Walaupun mereka puasa. Kan? Macam kita lah, kita kata apa? Kebencian aku kepada Abu Jahal, benci lah. Kan? Jadi penyokong Abu Jahal tak boleh marah lah kat kita. Sebab kebencian kita kepada Abu Jahal. Tapi apa yang ditanamkan kepada kita supaya benci kepada Abu Jahal? Kalau kita soal kat situ. Apa yang ditanamkan? Sedangkan kita pun mana berjumpa dengan Abu Jahal? Boleh nak marah ke Abu Jahal tu? Ada ke siapa berjumpa dengan Abu Jahal? Tak ada. Ada semasa, ada kita semasa dengan Abu Jahal? Tidak. Tapi kenapa kemarahan itu masihnya lagi? Kebencian itu masih lagi. Tulis pun masih tulis. Teruk lagi kepada Abu Jahal. Sebab sirah dia tu dia kufur. Dia tak percaya kepada Nabi SAW. Ditanamkan kepada budak-budak tadika. Abu Jahal. Budak-budak tadi pun mana kenal pun Abu Jahal. Adakah semasa dengan Abu Jahal? Tidak. Tapi kebencian kita kepada Abu Jahal kerana dia kufur dengan Nabi SAW. Tibanya hari ni kalau kita persoalkan kenapa Rafidah benci kepada Umar? Ni tanaman dia. Ditanamkan daripada dahulu sampai sekarang dalam buku-buku, dalam kitab-kitab sehingga menjadi kepercayaan dan akidah. Maka kebencian itu berterusan. Tibanya kita ahli sunnati wal jamaah, kebencian kepada para sahabat Nabi adalah kebencian kepada Nabi. Maka Rafidah ini عجز هؤلاء المغرضون الحاقدون على أن يجدوا مطعنا لسيدنا عمر بن الخطاب حيث إن محامده وصفاته وأخلاقه ملأت كتب السنة ودواوينها فبدأوا يبحثون في الكتب التي تحوي الصحيح والضعيف. Orang yang benci kepada Umar tadi, dia nak carinya juga. Tadi nak carinya juga benda yang boleh membangkitkan isu. Walaupun sifat Sayyidina Umar ini dah dipuji, akhlak Sayyidina Umar dah dipuji, dipenuhi dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ahli sunnati wal jamaah. Tibanya mereka carinya juga. Kalau boleh, zahirul hadis itu nampaknya huduh perangai. Mereka tengok dalam kitab Kanzul Ummal, tengok dalam kitab Majma'u Zawaid, tengok kitab Hilyatul Awliya, tengok kitabul Mawdu'at bagi Ibnul Jauzi, tengok dalam kitabul Mawdu'at dalam Imam Syaukani. Ni kitab ahli sunnah semua ni. Tapi mereka nak cari dalam kitab ni apa yang nampak boleh ditimbulkan. Tengok dalam Sunanul Baihaqi, berjumpa hadis tadi. Apabila berjumpa hadis tadi, tu dia mari tafsir. Sebab tu kita kata, perbuatan Sayyidina Umar dalam salat, perbincangan di antara ahli fuqaha dengan Rafidah. Dan supaya kita jadi cermin sebenarnya. Jadi Rafidah dia tengok hadis ni, dia kata apa? Dia kata Umar pakai apa dalam solat? Itu soalan yang pertama. And Umar dalam solat dia. Sedangkan kalau kita tengok tadi, Imam Nawawi dia bawa dalam Kitabul Majmu', dia tak soal benda-benda tu. Imam Nawawi rahmatullah alaih dalam Kitabul Majmu', dia tak bawa benda tu. Imam Al-Baihaqi dia bawa dalam kitab dia, dalam sunan dia, dia bawa pendapat Sayyidina Ali,
pendapat Abdullah bin Umar, and pendapat orang tengok Sa'id bin Al-Musayyib di kalangan tabi'in buat. And lepas tu tiba-tibanya perkara tadi dikumpul jadi satu mazhab Hanafi. Hukumnya begini. And sebelah fuqaha ahli sunnah pula dia bincang pada masalah sanad tu pula. Sanad ni nampak ada orang ni bermasalah begini, orang ni masalah hadis ni dhaif. And tibanya ada sahabat lain pula yang lebih kuat. And namanya Al-Miswar bin Makhramah. Tak sehaluan ini. Kita berpendapat dengan Al-Miswar bin Makhramah. Sekiranya berlaku begini dalam solat ni. Selesai masalah. Umar pun tak jadi masalah. Kita pun tak jadi isu. Tetapi Rafidah, dia ambil hadis ni, dia duduk cari, dia ambil pop. Kemudian dia letak dalam kitab dia buat syarah. Apa yang dia kata? Apa pakaian yang dipakaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu semasa salat? Sehingga tangan boleh tersentuh kemaluan. Ada pakaian tak? Itu satu soalan dia kata. Hal yaliku li khalifatil muslimin, adakah layak bagi khalifah ini sembahyang nak sembah Allah yang Maha Agung? Sedangkan dalam pakaiannya sebahagiannya menyebabkan terbuka, terdedah, sehingga boleh disentuh kulit ke kulit. Kita pun mari juga. Iya ke? Iya juga. Itu dia nak. La ilaha illallah. Sebab tu kalau kita baca Al-Quranul Karim ni, manusia ni ke arah yang tak baik ni dia cepat. Ke arah yang tak baik ni telinga dia ni cepat tajam. Sama'un, Quran kata. Akalun, kalau daripada sudut makan pun Tuhan guna akalun. Akalun ni makan tak kira. And kalau dengar pun sama, sama'un. Tibanya apa bila ditulis begitu, Rafidah tulis begitu, ayalah, Umar pakai macam mana? Satu dia kata. Yang kedua, kana Umar ya'basu fi salatihi. Kana Umar ya'basu fi salatihi. Umar ni bermain dalam solat dia. Bermain-main. Dia duduk sembahyang, duduk baca, tangan tu duduk main rata, macam-macam duduk main. Lepas tu dia kata apa? Maka al-abasu fi salati laysa min da'bil khusyu'. Perkataan dia tu dia tarik kena. Innal abasa fi salati laysa min da'bil khusyu'. Bermain-main dalam sembahyang ini bukan tanda sebahagian daripada khusyuk dalam sembahyang. Maknanya kita pun baca sekali tengok, ya juga. Lepas tu dia mari dah lah. Ini bukan Nabi. Ini Jazzar. Safah. Sebab dia nak marah kan. Dia nak marah. Tu dia bawa benda ni dulu. Lepas tu dia kata apa? Ni bukannya Amirul Mukminin. Ni pembohong. Ni bukan orang baik. Orang jahat. Pembunuh. Kejam. Tapi sebelum nak sampai kat situ, tu dia bawa benda-benda yang sebagainya. Tak cukup dengan tu. Ni orang panggil apa? Ahli sunnati wal jamaah, ataupun di kalangan fuqaha, sahabah dan at-tabi'in. Dia ambil benda-benda tadi, dia kata apa? Perkataan zallat yadahu. Zallat. Apa masalahnya zallat? Zallat ni macam kita tengah duduk sembahyang, pegang. Tibanya terjatuh. Tibanya terkena. Atau wallahu a'lam macam mana. Jangan mentafsirkan benda tu terbuka. Fa'asyara ilan nas. Umar pun tak bercakap. Semata-mata isyarat je. Itu kenalah dengan fatwa Sayyidina Ali dan Abdullah bin Umar dan Salman al-Farisi dan Abdullah bin Abbas. Fa'in takallama, kalau dia bercakap, ista'nafa. Dia kena mula semula. Tapi ni dia tak bercakap. Sebab tu Hanafi berpegang.
Nampak? Baik. Tapi mereka ni dia sambung lagi. Dia kata innahu ba'idun 'anil nazafati wal anaqati. Itu dia. Umar ni bukan orang yang suci. Maknanya nazafah ni kalau kita hari ni orang yang bersih, orang yang nampak macam Arab panggil apa, jaga diri. Tapi Umar bukan orang macam tu, dia kata. Sebab tu dia mari para ulama kata apa? Wa hadza da'bu ahli al-bid'ah wad-dalali wa ahli al-baghi wal-'udwan. Inilah cara orang yang tak bertanggungjawab di kalangan ahlul baghi wal-'udwan. Yatrukuna al-jaliyya al-wadih, benda yang jelas daripada Sayyidina Umar tu, akhlak dia, hukum dia, banyak lagi yang baik. Tapi mereka tinggal ketepikan dengan sebab satu ataupun dua. Wa yazhabuna ila al-mutasyabih al-muhtamal al-mubham. Dia pergi kepada benda yang kesamaran, yang nampak berlakunya celaru, maka dia ambil benda tu, dia bangkitkan. Sebab apa? Bisababi maradil qulubi, dengan sebab penyakit hati. Wattiba'il ahwa'i, dan kerana nak ikut nafsu. Wa kharabin nufusi wa kasratil adwa, hancur habis, tidak ada jati diri sebenarnya. Kemudian dia kata apa? Nak tengok Umar ni huduh tak huduh, dia kata apa? Anis Sa'ib bin Yazid. Dia cerita tu. Dia ambil hadis daripada As-Sa'ib bin Yazid. Qala, berkata Yazid bin As-Sa'ib, rubbama ta'ashaitu 'inda Umar bin Al-Khattab fayakulu al-khubza wal-lahm thumma yamsahu yadahu 'ala qadamih thumma yaqulu hadha min dil Umar wa ali Umar. As-Sa'ib bin Yazid cerita dalam hadis. Hadis ni ada dalam Kanzul Umal. Umar apa kata As-Sa'ib bin Yazid? Dia kata, aku bermakan malam sekali dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Makan malamnya pula pada ketika itu ialah roti dan daging. Roti dan daging. Roti ni kering kan? Daging pun kering. Selesai makan, summa yamsahu yadahu ala qadamih, kata As-Sa'ib bin Yazid. Jadi tangan dia ni, apabila nak solat ni, dia sapuh kat kaki dia, kat tapak kaki dia. Kan? Kemudian Umar kata apa? Haza min dilu Umar wa ali Umar. Inilah kain cuci tangan bagi Umar dan keluarga Umar. Maknanya Umar dan keluarga dia, kain cuci tangan dia tu tapak kaki lah. Sudah makan, sapuh kat tapak kaki. Dia cari ni Rafidah ni, dia cari hadis. Sebenarnya tak bermasalah hadis. Tapi nak cerita kata apabila berlakunya kebencian kepada seseorang. Duk semak cari. Kalau kita hari ni kan, katalah, aku benci ke orang ni. Pernah juga dia tu jadi salah. Mata kita duk tengok yang salah tu je. Yang dia sembahyang elok-elok tak jadi masalah. Yang dia makan elok-elok tak jadi masalah. Tapi duk cari juga mana yang nampak. Itulah orang panggil maradun nufus. Penyakit. Satu masalah yang menyebabkan satu penyakit hati sebenarnya tu. Kalau duk fokuskan kepada kesalahan orang tu, jadi dia tak boleh. Sebab tu dalam ilmu agama bukan diajar supaya mencari kesalahan. Tidak. Dalam ilmu agama jangan cari kesalahan. Tapi bukan nak biarkan kesalahan itu berterusan. Bukan maksud begitu. Baik, cuba kita faham hadis ni kalau dia bercerita. Sabung. Dia kata As-Sa'ib bin Yazid. Dia kata aku makan malam sekali dengan Umar. Ta'ashaitu 'inda Umar bin Al-Khattab fayakulu al-khubza wal-lahm. Dia makan roti dan daging. Summa yamsahu yadahu ala qadamih. Kemudian dia sapuh tangan dia
di tapak kaki dia. Selesai makan lah. Selesai makan ambil tangan. Sapu kat tapak kaki. Dia pergi solat. Jadi benda ni jatuh kepada Rafidah. Penceritaan ni jadi huduh lah. Sekali dengan letak pada hadis yang kita baca tadi. Lepas tu ceritalah Umar ni la yatanazzahu anin najasati. Umar ni begitu, begini. Tapi kalau dia jatuh pada tangan fuqaha'ul amsar, fuqaha'u ahli sunnati wal jamaah, ulama mu'tabar, dia kata hazal athar, ini cerita yang ada dalam kitab Kanzul Ummal, in sahha, kalau sanad dia tu sahih, tapi sebenarnya sanad tu daif, tak apalah, tapi boleh diterima. Tapi kalau fardu takdir katanya memang sanad tu tidak dipertikaikan, tak jatuh sampai kepada daif, sanad tu sahih, يمكن أن يستدل به على الزهد في الدنيا والتقلل منها. Boleh kita menjadikan dalil menunjukkan kata Umar ni orang zuhud. Orang zuhud. Dan benda tadi al-bu'd 'an at-turaf wal bazakh. Umar ni tidak ada kemewahan langsung. Latahna wa tashwih, bukan kerana nak mengambilkan hadis tu kemudian nak cincang Umar ataupun nak menceritakan perkara-perkara yang tak baik kepada Sayyidina Umar. Tidak. Sebab apa? Sebab kata ulama'nya pula dalam bab fiqh, yang Umar makan pada ketika tu roti al-khubza, roti kering. Jadi apabila roti kering, tidak ada basah apa pun di tangan dia. Tapi manusia tabiat, min tabiatil bashari, apabila tangan tersentuh dengan sesuatu benda, apabila nak solat ni dia rasa macam tibanya Umar tu sapuh kat tapak kaki dia. Jadi sapuh kat tapak kaki dia. Tibanya Umar ni apabila dia sapuh kat tapak kaki dia, orang tengok. Orang tengok pula, orang akan nak tahu dia buat begitu tu sunnah Nabi ke? Orang yang nak nanti tengok tu. Sebab dia ke Amirul Mukminin satu. Dan sahabah yuqtada bih. Kalau dia tak jelas apa dia buat begitu, mungkin orang anggap kan, oh ini sunnah kot. Habis kita hari ni. Lepas makan ambil tapak kaki sapu. Apabila Umar tengok, orang tu tengok, dia kata haza min din. Tu tujuan dia cerita tu. Ini adalah tisu. Kalau kita ni lah, ni tisu Umar ni, sapu kat tapak kaki. Maka dia tak bermasalah. Tapi orang yang bermasalah, walaupun benda tu sedikit, memang dia jadi besar. Dia jadi besar. Sebab tu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa min qawa'id al-syar'i wal-hikmah anna man kasurat hasanatuhu wa azumat wa kana lahu fil islami ta'sirun zahirun فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنها ما لا يعفى عن غيره. Saya pilih perkataan ni pun pilih perkataan tengok orang tu cenderung kat mana. Kalau cenderung kat Ibnul Qayyim, hani Ibnul Qayyim. Kalau cenderung kat Salafi sangat, hani orang ayah Salafi ni. Apa kata Ibnul Qayyim? Kaedah syarak dan hikmah. Kalau orang ni banyak ibadat dia, banyak kebaikan dia, dalam Islam ta'thirun zahirun wa kana fil islami ta'sirun zahirun. Dalam Islam dia tu memberi sumbangan yang cukup besar. Fa innahu yuhtamalu lahu ma la yuhtamal li ghairihi. Benda yang dia lakukan berbanding dengan orang lakukan, jangan disama. Yang ni mungkin kita boleh ditanggung dengan bebar apa tanggungan yang lain. Boleh ditafsir. Wa yu'fa anha ma la yu'fa an ghairi. Kalau dia mungkin kita boleh dimaafkan, tapi kalau orang lain tak boleh. Orang ni Islam pun kurang.
agama pun kurang faham, fiqh pun tak ada, Quran pun tak ingat. Tapi kalau dia buat begini, contohnya, nampak kan, tak elok sangat ni, kan, jangan dijadikan contoh. Tapi apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar, yang berlakukan kepada ulama, bukan maknanya kita kena terima. Tapi jangan cepat mentafsirkan mengikut tafsiran kita. Sebab kemungkinan dimaafkan kepada mereka ni kerana kita tak tahu. Kan? Sebab tu kata apa? Sa'id bin Al-Musayyib kata apa? Laisa min alimin wala syarifin wala zu fadlin illa wa fihi aibun. Setiap orang alim, setiap orang yang berketurunan, orang yang mempunyai pangkat tinggi di sisi Allah, illa wa fihi aibun. Ada keaiban dia. Tapi walakin minan nasi man la yanbaghi an tazkura uyubahu. Ada setengah orang tu keaiban dia tak perlu kita duk main menyebarkan sangat. Wa man kana fadluhu akthara min naqsih, zahaba naqsuhu li fadlih. Kata Sa'id bin Al-Musayyib. Kalaulah orang tu oleh kerana banyak ibadat dia, banyak kelebihan dia, tiba-tibanya berlaku sedikit kekurangan, kekurangan itu hilang dengan sebab kebaikan yang ada pada diri dia. Kata Imam Ahmad, kan? Imam Ahmad kata apa? Hadza allazi tarawna kullahu aw 'ammatahu min asy-Syafi'i. Hari ni yang kamu dah nampak semua ni, ibadat sah, batal, harus, makruh, semua yang kamu dah nampak ni, kata Imam Ahmad ni. Imam Ahmad mazhab lain sebenarnya pun. Semua yang kamu dah dapat, yang kamu dapat hari ni min asy-Syafi'i. Wa ma bittu munzu 30 sanatan. Aku tak tidur semenjak daripada sebelum aku tidur semenjak daripada 30 tahun illa wa ana ad'u lisy-Syafi'i. Melainkan aku berdoa dulu untuk Imam Syafi'i. Ni sikap orang yang menghargai hidup dia. Kan? Yang kita hari ni kita kata, kau belajar degree daripada universiti mana? Pada universiti ni. Bahagian apa? Bahagian syariat. Sedangkan yang kita dapat itu pun hasil daripada nur lah. Sebab Imam Ahmad kata apa? Allazi tarawna kullahu aw 'ammatahu min asy-Syafi'i. Yang kamu dapat hari ni keseluruhannya daripada Syafi'i lah. Kita hari ni daripada Quran. Tidak. Yang kita boleh memahami Quran tu pun daripada sana lah je. Lepas tu hormatlah sedikit. Imam Ahmad pun dia kata, sebelum aku tidur malam semenjak daripada 30 tahun, melainkan aku berdoa untuk Imam Syafi'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, gambaran yang saya berikan ini dalam contoh para sahabat Nabi SAW, satu perbuatan daripada Sayyidina Umar, perbincangan di kalangan fuqaha'u ahli sunnati wal jamaah, membawakan ke arah yang lebih baik, yang lebih jernih, perbincangan daripada sudut ni. Maka kita cerita tadi, khulasahnya Hanafi begini, Maliki, Syafi'i, Ahmad begini. Tapi apabila apa yang dicerminkan oleh Rafidah, maka secara tidak langsungnya gambaran itu menimbulkan sedikit demi sedikit kebencian kepada Umar, kebencian kepada para sahabat. Jadi menyebabkan kita mempersoalkan benda-benda yang tak sepatut disoal, timbulkan keraguan benda yang sepatutnya tak timbulnya keraguan. Akhirnya na'udzubillahi min zalik, hasil daripada perbuatan begitu kerana maradun nufus, sakit jiwa. Na'udzubillahi min zalik. Sekadar ini saja yang kita boleh ambil daripada peristiwa para sahabat. Aku qauli hadza wa fawdu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.